Halo, Assalamualaikum dan selamat malam. Uh, saya rakam video ni pada berapa bulan? 16 hari bulan April 2024, 11.50 malam. Ada orang tanya, kenapa selalu buat malam? Sebab malam ni, dia punya idea tu datang. Tapi masalah dia bila buat malam ni, of course lah, tidur lewat. Sebenarnya tak bagus dari segi pengurusan masa. Okay, so hari ni saya nak buat simple je video. Simple sangat, tapi benda ni saya tak tahu ada beberapa pihak akan komen juga part ni. Tapi bagi saya kena cakap. Sebab saya tahun lepas dengan awal tahun ni, saya agak kurang selesa dengan penggunaan beberapa jam yang tak ikut standard untuk kegunaan tournament. Hmm? So, simple je video ni, simple. Dan saya harap semua orang ada dapat manfaat daripada video ni. Kalau ada yang tak manfaat tu letak tepi ambil yang manfaat je. Okay, kalau suka nanti like, share video ni pada semua. Okay, so kita pergi uh, ke next. Okay, yang ni saya jumpa dekat Fide website bahagian testing equipment chess. Dia ada beberapa electronic board, lepas tu chess clock dengan notation elektronik. So benda-benda yang melibatkan tournament, dia ada satu QC check untuk menunjukkan adakah equipment yang kita pakai tu standard ke tak. Termasuk sebenarnya chess piece. Chess piece kalau kita beli kat kedai, ada yang jenis standard kecil, apa panggil dia punya ukuran tu tak sesuai dengan tournament. Nanti saya akan discuss juga pasal buah catur yang sepatutnya digunakan. So, okay. Kita start dengan report testing ni. Kita akan masuk satu-satu bahagian. Okay, testing report ni approved by FIDE Council pada 4 bulan 8 2022. Ini paling latest lah yang dia orang approve. Kalau ada lagi latest, bagi tahu saya. Mungkin information saya ni lama punya, tapi yang saya dipahamkan ini update. Ini yang paling update. Okay, so untuk satu-satu tournament, dia orang akan lantik seorang QC untuk check clock apa yang digunakan secara rasmi pada satu-satu tournament tu. Macam Olympiad baru ni kita pakai yang lepas lah. Kita pakai DGT SL. DGT yang warna merah tu. Ada kat bawah sebenarnya. Okay. Sebelum tu saya nak bagi tahu video ni bukan saya nak promote jual jam Saya tak ada kena mengena langsung dengan penjualan jam. Kalau nak beli jam, mungkin boleh cari beberapa dealer yang ada di Malaysia. Contoh, kan saya promote kan, ni kan. So, ada di antara kita punya peminat catur, ada yang jual jam. So, pastikan bila kita nak beli jam tu, kita kena tahu adakah jam tu untuk kegunaan di dalam rumah ataupun jam tu kita nak guna sebagai tournament. Yang kalau sebagai tournament, saya nak tegur kepada penganjur-penganjur catur supaya walaupun kita tak adalah nak pakai jam yang mahal-mahal, saya tahu USD mahal sekarang ni. Tapi bagi kepuasan player, pastikan jam awak tu tak akan jadi masalah kemudian hari atau terutama tengah game. Lagi saya bagi tahu apa yang penganjur yang suka pakai jam yang kita kata tak adalah murah. Cuma sebab dia kecil, bila dia kecil dan dia rasa benda tu kalau dia beli yang satu part ni, mungkin dia boleh beli dua benda tu. Tapi bagi penganjur jangan fikir macam tu. Player dah bayar. Player nak kepuasan game.
Jangan bagi tahu saya sebab apa kita nak cut cost untuk buat tournament. Better jangan buat tournament kalau macam tu. Kalau nak semata-mata kita kejar keuntungan untuk buat tournament disebabkan kita nak cut cost, kita guna jam yang orang rasa pun apa benda jam ni kan. Okay, kita go through testing ni. Okay, nanti boleh gunalah testing ni, saya akan share nanti dekat short note saya dekat bawah tu. Okay, nombor 1, dia akan test apa? It's possible to read information on the display at a distance 3 meter from the clock. Okay, ada certain display bila kita tengok daripada jauh kita tak nampak sebab the shape dia tu kedudukan LED dia tu bukan satu serenjang dengan mata lah. Kita kena dekat, kadang-kadang kena angkat clock tengok. Itu tak recommended untuk tournament. Yang sebaiknya 3 meter daripada clock kita still boleh dapat information dia. Sebab apa? Arbiter nak tengok clock, dia tak boleh disturb player. Kalau dia terpaksa sampai muka dia dekat atas board, kena lalu depan player, kena angkat clock, okay, jam tu dah tak sesuai untuk digunakan untuk tournament. Okay, nombor 1. Nombor 2, the clock have ability to be include as part of a chess. Okay, saya baca sekali. The clock have the ability to be include as a part of an electronic chessboard broadcast. If yes, was this tested successfully? Maksudnya successful. Maaf lah, lidah Melayu sangat ni. Okay, ayat ringkas dia, adakah chess clock tu ada ability untuk connect dengan chessboard elektronik. Selalunya DGT dia akan connect dengan DGT LCL lah. Yang ada lubang kat tu yang kita boleh masukkan wire AUX. So, part ni tak compulsory, tapi kalau ada, kena test. Adakah dia akan membawa masalah kalau cucuk dekat board, dia ada masalah dari penggunaan jam. So, benda ni bagi saya bukan semua board ada DGT board dan tak semua tournament akan ada DGT board, so boleh ignore. Okay, nombor 3. Tapi kalau tournament besar-besar tak ada DGT board, bagi saya dia macam tak cukup seri lah sebab chess ni dah lah senyap. Lepas tu kita tak ada pula apa-apa yang kita boleh tahu di dalam dewan sebab bila senyap, terutama penonton, kita try to avoid dia orang masuk dalam tournament hall supaya dia make a noise, bawa handphone apa semua main kan. So bila kita suruh dia orang duduk luar, dia orang nak buat apa? Kena ada lah buat broadcast video ke ataupun buat pergerakan. Saya tak kata kena ada electronic board. Yang baru ni contohlah, saya nak bagi kredit kepada geng tim Olympiad buat dekat Melaka, Olympiad pula, Commonwealth yang buat dekat Melaka baru ni, dia orang guna alternatif, banyakkan guna phone pakai ID chess. It's a good sebab at least benda tu kita boleh bagi tahu dekat orang luar dewan, dia orang boleh ikut game. Okay, kita terus nombor 3. It's clearly visible which the player to apa ni? It's a clear visible which player is to move from all the side of the clock. So, maksud dia, player, dia bila dia tekan ataupun dia nak tengok opponent dia punya clock ke apa, visible tu senang. Correct kalau saya salah sebut pasal part ni. So, maksud dia kalau saya player hitam, saya nak tengok jam warna putih, tak ada masalah. Putih nak tengok jam warna hitam pun tak ada masalah. Tak adalah dia orang letak satu divider dekat situ. Okay, pemain lain tak boleh tengok clock kawan tu. Dia tak. Wajib kena clear. Tak clear, tak boleh pakai. Is there
any sound giving by the clock during or at the end the game. So maksud dia, bila nak habis game dia bunyi tit 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 tit. If yes, it's possible to switch the sound off. Semua clock dibuat ada bunyi. Dan terutamanya clock yang OKU pakai yang kat telinga tu, itu memang dia orang kena buat ada bunyi lah. Tapi dia pakai earphone yang hubung dengan clock bagi tahu masa dia berapa. Okey, untuk tournament kita memang kena tutup. Tapi ada juga yang dia kata, tak ada bunyi tak syok lah. Kita tak tahu bila masa nak habis. Kalau main kat rumah tak apa dek. Kau nak buka lagu rock, main kat sebelah pun tak ada masalah. Kan? Ini kat tournament, kita main, bukan kita satu board je ada. Kita ada kat 10 board, 20 board kan. Akan ganggu sound tu dengan orang lain punya untuk fokus game. So, tak bagus. Okay, nombor 5. Is the clock speed equal with the normal time? Kita kena check. Kadang, clock tu dimodify untuk lebih laju sebab millisecond kita tak nampak mana-mana clock. Even clock rumah pun kita tak tahu millisecond berapa. Cuma kita nampak second dia bergerak. And so, tester akan check. Is equal or not? Okay, go through nombor 6. Is they have a low battery indicator or battery percentage? So, stern clock, terutama DGT lah. Saya ada kat sini yang saya akan review nanti. Dan saya pun ada beberapa clock lain. Saya akan review. Okay. So, benda ni penting kita nak tahu percentage bateri ada ke tak supaya apa tahu. Kita tak tahu bateri yang kita gunakan tu 2-3 tahun punya bateri ataupun dah banyak tahun pun kita pakai. Kita still have a power kat bateri tu. Why not kita pakai? Cuma kalau siapa belajar kimia tu, kan ada dia punya tindak balas antara dua unsur tu menyebabkan dia ada satu elektronik pula, energi daripada bateri tu. DGE lah, saya tak ingat apa benda tu, tapi dulu memang master benda tu. Even kita beli dekat luar pun, jangan anggap kat luar tu bateri dia still full. Mana tahu dia jual yang 2 tahun 3 tahun punya bateri, walaupun tak buka dalam seal, reduce dia punya tu still ada. So kalau ada clock yang memang bagi tahu, kalau macam elektronik board, DGT board connect dengan DGT SL, kalau bateri dia low, dia akan bagi tahu dekat signal dekat komputer yang kita duk broadcast tu, dia ada klik. Kalau ada masa nanti saya akan tunjuk waktu saya buat episod how to operate DGT board, saya akan tunjuk indikator tu. DGT SL dah ada, DGT NA ada, DGT mostly DGT ada. KK clock, I'm not sure KK clock ada ke tak. Cuma KK clock dia akan blinking I think. Saya tak ingat KK clock, saya tak pasti ada ke tak. Tapi DGT almost ada. Semua yang FIDE approve ataupun yang bigger tu semua ada. Kalau ada better. Kalau tak ada ni kita try avoid tu guna dalam tournament lah. Fully tournament lah. Okay. If the answer to test 6 is yes, is the indicator show immediately after the clock set up? So maksud dia, adakah indikator tu akan keluar bila kita terus set up? Kalau keluar, good. So maksud dia kita tahu bateri tu yang kita pakai memang dah low power. Berapa kita nak pakai lagi, kita boleh keluarkan. It's possible to change or delete indicator of the clock by default. Okay, maksud dia nak tutup indikator. I don't think dia boleh tutup. Sebab benda tu indikator untuk bagi tahu bateri tu low ke tak. I'm not sure about this. Tapi bagi saya better ada.
Kalau clock tu selalunya kalau tu pertukaran clock lah ataupun illegal move. Okay, the proper way ambil another clock. Kita just tukar dia punya apa panggil setting, tukar time, kita just add dan kita show dekat both player ini sebelum ini selepas. Tapi kalau benda tu memang ketua arbiter kata no need clock extra, kita pakai clock yang sama, tulis. Saya harap arbiter-arbiter tulis dekat satu note ataupun you punya time sheet. Kalau ada time sheet, tulis time sheet. Ada sikit bahagian notes tu tulis. Clock ni ditukar disebabkan low byte. Okay, so bagi tahu masa putih ada berapa, masa hitam ada berapa. At least you boleh compare nanti yang dekat note you dengan yang you nak suruh, yang you dah adjust. Supaya player kata, tadi saya rasa lain. So make sure. Sebab saya perasan arbiter-arbiter bila main illegal move dia terus tekan. Tak. Kalau saya saja nak cek pasal, tadi saya rasa masa saya lebih 10 minit. And so be careful arbiter. You make sure you tak terperangkap dengan apa panggil naughty player-player nak test you macam mana. Okay, kita terusnya nombor 9. Have a short manual of the clock. Okay, saya tak tahu dalam ni still ada manual ke tak. Saya dah buat clock. Sepatutnya ada. Yang ni semua saya dah buat clock. Okay, ini tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kat bawah tu, malas nak turun. So kalau kita beli clock sebenarnya, bukalah. Bismillah. Ni pun tak ada. Inilah. Okay, sepatutnya kalau kita beli jam, dalam tu akan ada macam mana kita nak setting, and dia akan bagi tahu button apa semua kan. Kadang-kadang kita nak ringankan kotak ni, kita buang benda tu kan. So itulah yang selalu berlaku. Tapi bila ada masalah kita nak cari balik, mana benda tu kan. Okay, semua ada. Semua ada. Short manual on the clock, semua ada. Okay, nombor 10 is short manual on the clock. Okay, saya faham. Bukan manual dalam kotak, manual clock. So maksud dia, kalau contoh di DNA ni, dekat bawah ni, dekat bawah ni ada dia punya 01 berapa kan. Saya tengok, nampak ada 01, adalah ada mode dia. Okay, short manual. Okay, is the clock stable during use, especially when the player on the short time? Okay. Kat sini kita tunjuk sikit lah. Okay, DGT 101, dia punya button tekan dia pak. Kalau DGT NA Norton American, okay ni samalah Norton American dengan DGT 2010 sama je lah. Dia punya pak. Ada satu jam tu. Ini Hamid selalu pakai. Dia bukan pakai ni tau. Dia pakai jari. Yang ada colour kat atas, ada indicator light kat atas tu. Saya cakap ni tak kira ambil mampu saya ni. Saya tak suka jam tu. Bukan, jam tu FIDE approved, tapi not recommended untuk dua part. Satu untuk para games. Para game, dia akan check dia punya tinggi rendah ni. Dia akan sentuh dekat ujung ni. Nak tahu masa dia bila. And kalau macam ni pun tak recommended sebab dia tak tahu yang mana. Lagi satu kat situ ada light. Sebenarnya ada light ni, kalau saya tak suka ada light. Mengganggu saya. Tak. Saya akan minta apa panggil? Saya akan minta arbiter untuk tutup light tu. Dan bila light ni, bila kita jalan, opponent punya light akan start lah. Kalau kita punya masa kita dah gerak, kita tekan jam, light daripada kita tu dia akan tukar ke sana. Saya kena beli satu daripada Hamid jam tu untuk buat review jam tu. And
Untuk classical, okay. Untuk rapid and bliss, I not recommended. Sebab apa, nak cari dia punya button tu susah. You kena guna satu jari berbanding dengan DGT bang bang kan. Bunyi sikit. Oh, saya suka bunyi tu. Mesti berhenti. Okay. Did you make a test stand? Make a test stand under normal tournament condition, which at the last 5 player. Test stand. Did you make a test stand? 10 second. Test stand under normal tournament condition, with the least less. Mungkin test stand. Mungkin dia suruh test 10 kali ke. Mungkin inilah maksud dia. Test. Okay, orang kedua test. Orang ketiga test. Okay. So, lepas 10 kali terhadap at least 5 player, jam tu still operate. Okay, good lah untuk digunakan. A button use. A button use dekat sini. By the player start enough ni kuat lah, kuat. Ni dia nak tekan ni, bunyi kan. Ni jam ni, kalau jam yang DGT 10 ni. Adakah kuat je tekan. Okay. Kita kena study. Kalau tekan terus tenggelam, tekan terus rosak, janganlah. Saya tak mau komen sangat KK clock ni. So, kalau yang pernah guna KK clock ni, dia ada dia punya ni lah, ketahanan dia sampai bila lah. Tapi murah, memang murah. Okay, seterusnya. Okay. Kita pergi lagi. Okay. Did you make a test 12 under normal tournament condition with a less, maksud dia 12 test. Saya kena tanya lah apa maksud test 10, test 12. Mungkin siapa yang tahu boleh komen kat bawah apa maksud test 10, test 12, test ni. Test 10, test 12 ni mungkin 10 kali ketuk atau 12 second ataupun 12 kali under 12 normal tournament, under 10. Mungkin budak-budak main kan. Okay, kalau siapa tahu komen kat bawah Okay, if both flight fall, can you determine which fall first? DGT, ada satu DGT, ada kat bawah DGT tu. Saya kena, nanti saya buat short review lah tu. Ada satu DGT yang bila flight fall, dua-dua flight fall, dua-dua dia tunjuk. Note dah bagus. Dan ada jam yang bila jam tu dah habis, dia recounter balik. Contoh 3, 2, 1, 0. Dia main pula 1, 2, 3. Tapi dah bentuk meningkat balik Main bliss mana perasan jam tu ni kan. Yang bagus dia jam tu, dia bila kosong terus. DGT 2010, DGT Northern American, semua ada flight on. Ya ni saya kena test lah ni. Sekejap, saya kena test ni. Okay, kita test Saya kena test buat 1 minit. Bawah 30 second. Bawah 10 second lah. Video saya jadi panjang pula. Okay. Test ada bunyi. So, kalau boleh bunyi tu, kita tukar. Okay. Kita bunyi kak. Tuk. Okay.
Ni saya cakap ni, masa dia masih bergerak. Tapi flight dia ada. Flight dia tak berubah. Ni flight. Ni flight dia. Alah, susah lah. Saya besarkan dia. This video. Filter. Filter unmask. Okay. Tengok dekat sini. Ada satu, tapi yang tak best dia habis masa dia still count down up. Dia still count down up. Ni tak bagus. Count down up ni tak bagus. Tapi flight ada. Okay. Dulu ada orang tanya, kenapa kau suka beli jam. Saya ingat ada seorang pemain catur dekat utara, Azizan Yahya. Dia pun suka kumpul jam. Kan? Kita nak belajar jam tu sebanyak mungkin. Okay. Seterusnya, okay, both clock stop after flight fall. Okay, yang nombor 14 boleh determine mana jam bendera dulu. Bendera ni dulu naik waktu manual, dia ada satu warna merah tau. Dia naikkan bendera tu. Bila naik cukup jam 12, pak, dia jatuh. Itu maksud dia flight fall. Kan? So, dia dibawa ke dalam digital dia up lah, show the flight. Okay, kalau dua-dua naik flight tak recommend. Tak ada langsung flight tak recommend. Kena ada salah satu menunjukkan siapa habis dulu. Cuma jam tadi tu saya tak suka sebab apa, habis masa dia countdown naik atas. Mungkin ada setting yang boleh stopkan dia, saya tak tahu. Tapi tadi tu jam yang kecil ni, dia tak ada banyak setting pun. Dia just plus tolak. Nanti saya akan compare lah untuk next slide. Do both clock stop after the flight fall? Jam ni berhenti ke tak selepas flight fall? Jam tadi tak. NA clock ada beza kita. NA memang tak ada. Saya dah memang test, memang tak ada. Kalau ada, tunjuk kat saya. NA boleh naik jam dia. Saya bagi jam lain. Ni saya punya bagi tahu dalam video saya ni, kalau NA 2010 jam tu naik, bagi tahu saya. Saya bagi sebiji jam kat dia. Dia boleh tunjuk video ni. Tak. Sebab saya dah pakai lama jam tu. Okay. Did you have a problem to correct the time show by display or give a penalty? Illegal move tambah 2 minutes and ada tak masalah nak tekan, nak tambah. Jam kecil ni ada masalah. Sebab dia tambah by 5. Dia tambah by 5. Dia punya gandaan. Mungkin saya silap nak tambah dia tapi tak recommended sebab apa, adalah beberapa isu. Nak tambah masa, nak kurang masa, ada masalah. Okay. Did you have a problem to change move counter? Okay. Di GT 2010 ataupun move counter ni apa maksud dia? Bila kat Olympiad saya minta maaf lah. Saya sebab dah terlibat dengan Olympiad ni, dulu saya tak faham tau. Cukup 40 move. Ada tambah masa ke tak? Bila saya sendiri terlibat, bila sendiri tengok player, struggle tu dapat 40 move untuk dapat masa tambahan, baru saya faham. Sebab apa? Ada player sengaja pak. Tak move, pak. Saya ditekan. Tak synchronize dengan notation. So, mungkin yang tu saya isu pada episod lain kot. Sebab saya nak try short ke benda ni. Cuma nak bagi tahu, move counter, ada certain tournament memang memerlukan move counter. Terutama kalau jam tu ada masalah, kita nak count balik ada berapa. Dekat Olympiad yang ada increment, lepas 40 move, tambah lagi berapa minutes, itu memang penting dalam segi move counter. Are you following the rated play available default mode? Okay, so kita pergi sebelah.
Di sebelah. Okay. So 18.1. Ada tak? Kalau jam kecil ni confirm tak ada lah. Benda ni kena settle manual. Nak tahu ada ke tak? Dia dekat belakang ni. Itu NA pun tak approve dia sebab dia ada setting-setting yang kita tak boleh default setting. Kat mana saya punya filter? Dekat belakang ni. Belakang ni ada mode-mode dia. Yang ni 2010. Yang ni warna merah limited edition dia ni. Dulu waktu dekat Maksum Uniza dulu saya ada satu. Hilang. Saya beli lagi satu. Nah, okay. Ni DGT 2010. Nanti saya takat gambar tak kat belakang ni. Okay. Macam ni DGT NA. So dekat sini saya baca dia ada 36 mode. Yang dekat NA ada 23 mode. Okay. Okay, so 40 move 100 minit. 40 move 100 minit. Okay, 2010 ada. Ni tak pasti ada ke tak. Okay, so senang macam ni lah. Saya nak go through satu-satu. Kita memang akan ambil masa banyak. So, ni list saya recommend kepada terutama tournament director lah. Ini bukan tugas Cik Arbiter sebenarnya. Tournament director. Organizer. Sebab Cik Arbiter dia akan accept saja apa clock yang ada. Cuma dia boleh recommend kepada organizer untuk tukar. Dan Cik Arbiter sebenarnya dia pun tak boleh lebih-lebih. Sebab yang boleh buang dia daripada jadi Cik Arbiter adalah organizer. Adalah tournament director. Itu yang dia boleh cakap. Sepatutnya pakai jam. Tapi bila pakai jam lain yang bukan standard, apa-apa isu berlaku, Cik Arbiter akan tulis note, dia dah recommend daripada awal guna jam yang standard, berlaku isu. So, orang tak boleh salahkan ketua arbiter, orang tak boleh salahkan para arbiter, kita kena salahkan organizer tu sendiri sebab dia nak cut cost, mungkin nak cari alternatif manual. Okay, good, cut cost untuk ni. Cuma your tournament ada you buka ruang loop untuk ada create masalah. Itu je. Ni bukanlah saya nak cerita untuk semua tournament. Untuk yang memang buat federated classical event ataupun buat rapid ataupun buat bliss, pastikan you punya move, you punya clock memang certified untuk ada increment, tak ada increment, senang setting, tak ada manual setting sangat. Kadang-kadang ada clock tu memang semua kena manual. Dia tak ada default setting, dia tak ada memory dalam clock tu. Memang murah. Tapi itulah. You give a tournament opportunity. Bukan saya kata akan ada masalah. You buka opportunity untuk create masalah. Okay, so saya tinggalkan 18 ni. Terus masuk 19. Is there a mode that allow the arbiter to manual input a time control which a 4 time period which increment? Adakah jam ni ada ataupun adakah jam ni ada mode yang boleh arbiter buat parameter ni? Kalau ada, yes. Tapi depend lah. Kalau ada tournament yang tak pakai benda ni, you don't need to worry about increment. Kadang-kadang ada tournament dia buat 15 minit off, 20 minit off. Okay. Saya ada satu tournament, 20 minit off. Then player dua-dua nak main by masa. Saya nak allow dia orang menang by masa. Sebab tak ada, salah satu dia tak ada tunjuk inisiatif untuk checkmate. Terabur habis buah. Silap-silap saya yang tengok, saya nak terbalik meja. Saya pergi terbalik. Korang nak main apa? Nak main chess ke nak main masa? Gentleman lah. Benda ni memang draw. Cakap lah draw. But increment, I can accept
jam siapa jatuh, siapa yang jatuh dulu dia kalah. Sebab you have a increment, even 1 second. You boleh up you punya masa, dan you tak boleh claim that you nak menang masa ke apa. Of course Abita akan tengok. Main-main kotok kan. Tak ada opportunity untuk win. Kan. Okay, Abita kena faham jugalah 50 move, 75 move. Kan, benda-benda tu. Kena make sure lah you take down. Kan. Orang dah bayar you sebagai Abita, buat kerja tu. Ambil notation. Satu-satu. Tik, 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 tik. Ada makan. Kira balik daripada awal. Ini Abita tengok je. Bila ada masalah, dia sendiri tak tahu buat keputusan. Kalau Shin ada kat situ, Shin, nak buat apa? Kena pula saya player. Alamak. Come on lah. Saya waktu tu player. Saya tak boleh advise benda tu. Kecuali you lantik I sebagai appeal. You buat decision dulu. Player nak appeal, baru I boleh interrupt. You jangan nak selamat tengkok sendiri je. Ada problem panggil. Okay, I arbiter dalam masa sama, saya suka main. Sebab saya player. So, bila opportunity saya main, saya pergi main. And you nak ambil base saya punya nasihat untuk bagi decision, sebenarnya tak boleh. Ada tournament macam tu. Tu yang saya sekarang ni, saya dah malas nak bagi tournament sebab bila ada isu je, baru you nak cari alternatif, you tak mau selesaikan. Why not you appoint Cik Arbiter yang memang kelayakan, ada apa masalah, dia yang kena jawab, dia yang kena handle. You rasa macam you bayar arbiter ni, alah, rugi aku bayar arbiter, kan. Senang kot kerja dia. Senang kalau tak ada problem. Kalau ada problem, kecil perut dia. Boleh jadi gaduh kawan tu. Okay, saya dah berhenti dah. Okay, continue. Nombor 20. It's the increment time when they use Fisher mode. Edit before the first move. Fisher move ni increment. Increment dia adalah kat belakang ni. Kalau kita tengok kat jam ni. Kat jam ni dia ada Fisher. Kalau tengok kat sini. Macam one time control bonus per move Fisher. 2 time control which bonus time Fisher. Up 4 time control bonus. Ni yang tadi tu. Up 4 time tu. Ada dekat NA ada 16. Okay. Easy to use. You dah go through lili umur 21. Easy to use. Tu nombor 1 kan. 21. Dia nak you check je. Easy lah to use kan. You sendiri boleh jawab. You tak boleh jawab, maksudnya you tak kenal jam-jam yang disediakan dalam tournament. Visible who is on the move. Pastikan kat situ kita boleh tengok lah. Dia kalau move, ada black naik. White naik. Ada side, belah side. Number of move. Dia tak keluar kat display depan tau. Kita kena tekan satu button dekat depan ni. Dia akan bagi tahu. Black berapa move, white berapa move. Bagus tak? Sebenarnya kita main jam, kita tak tahu ability jam tu sampai tahap mana boleh buat kan. Okay. Did you have some additional remark? Remark to question. Yang ni kita nak tulis lah. Sebab yang check ni QC, yang check ni tester. So, dia kena bagi tahu lah apa-apa yang dia dah check. Dia tak komen kat sini. What you recommend for investment? Lepas-lepas dah check, what you recommend tak chess clock ni untuk digunakan kat tournament ni? Kalau you recommend, ada apa-apa isu, you kena jawab lah. Kan? Saya rasa tak ada orang nak buat list ni sebenarnya. Tapi I will show to Hamid. Ya, Hamid. I will show to Hamid. Minta maaf. Patutnya ni. Okay. So, jom. Kita pergi ke slide lagi satu. Saya kecilkan muka saya sekejap. Sebab muka saya tak handsome pun. So, saya kena kecilkan. Next. Okay. Okay. So, saya kecilkan. Saya ada banyak jam. Tapi saya nak review between jam ni. Saya nak review jam ni. Jam yang kecil ni.
DGT 2001 dengan DGT 2010. Okey, nombor 1 kita pergi ke kita pergi ke apa ni? Dia punya harga. Dia punya harga DGT 2010 mahal. Memang mahal. Taklah mahal sangat. Effort to buy. Even I pun ada dalam 10 clock DGT 2010. Ini murah. Tapi I ada satu je. Sebab saya beli jam. Saya bukan untuk guna dekat, okay, terdesak pakailah kan. Tapi jam DGT 2001 ni, dia dibuat untuk travel. Kita pergi mana kan kecil. Kita nak bawa dalam train, main dalam kereta ke. Kan. So yang paling yang saya tak suka jam ni adalah apa perbezaan dia yang saya belajar lah waktu saya ada kos-kos dengan okay, saya tak tengah. Okay, jam ni tengok ada button kat atas off. Okay, putih tekan, hitam tekan, putih tekan, hitam tekan. Putih tak puas hati masa dia nak habis, dia pergi kat sini tekan. Pak! Apa berlaku kat jam? Dia buat dengan niat tapi dia tak bagi tahu. Nawai tu saya nak tekan jam ni untuk menang secara haram dalam hati. And kita mana tahu. Tapi dalam masa sama dia kata, oh saya tersilap tekan. Bila dah lah tersilap tekan, lepas tu dia tipu pula. Dia tipu apa tahu? Dia tipu masa dia. Dia masa dia. Saya besarkan lagi kan. Besarkan lagi. Besarkan kat sini. Oh, besar ni dia boleh. Besar ni. Okey. Okey. Dia tipu. Patutnya dia nak kalah masa sebenarnya. Dia nak kalah masa. Kena pula dia belah sini eh. Dia belah sini. Dia dekat dengan button ni. Pak. Dia cari button. Masa down. Tempat tu arbiter pun tak ada kat situ. Kan saya cakap sebelum episod sebelum ni, episod 1. Arbiter kena ada waktu time travel. Kena pula semua jam time travel. Alamak, macam mana? Alamak. Saya tak suka lagi tu sebenarnya. Okay, so tekan. Bila tekan, display mati tau. Saya tunjuk. Takut saya tipu kan. Okay, saya tekan. Sekali tekan je. Okay, saya on. Okay. Okay, start. Pak. So, macam mana cerita Easy to reset dekat atas. Sebab button dia ni, kalau you tekan lama-lama, mati. Dia mati. Pak. Boleh dia buat macam ni. Tekan lagi. Okay, dia reset balik. Tekan. Pak. Okay, pak. You as a arbiter, you nak buat apa? You nak bagi apa? Ruling untuk matikan jam. Nak bagi ruling apa? Leg move. Boleh leg move. Tapi ingat ke jam kat sini berapa second tinggal? That not recommended untuk buat tournament. Jam ni, NA, button dia kat bawah. DGT, button dia kat bawah. Okay, clock. On off dia kat bawah. On off dia kat bawah. Okay. So, nampak tak kat sini? Saya nak bagi tahu cari jam yang tak create masalah kat kita kalau nak pakai untuk tournament. Sebab saya pernah tengok tahu orang terbalik meja sebab tak puas hati dengan keputusan arbiter. Saya pernah tengok tahu.
tak puas hati yang keputusan arbiter, pergi buat appeal. Appeal pula kalah. Sedangkan kalau kita tengok, dia tak salah pun. Dia cuma nak bagi tahu yang keadaan tu macam tu. Kadang yang buat jadi appeal ni pun di kalangan player. So bila di kalangan player, dia orang nak fokus game masing-masing. So dengan keputusan yang dia orang buat tu pun, dia orang buat semata-mata untuk mungkin nak menaniaya yang buat appeal tu, ataupun dia orang tak kisah appeal tu apa keputusan dia orang. Ini saya tak masuk mana-mana tournament, cuma nak bagi tahu start kesalahan tu bermula daripada segi nak cut budget, sebab tak mau pakai jam yang cost dia tinggi. So bila ada isu, dia bagi tahu tak tahulah apa keputusan, mungkin dia bagi tahu clock dah salah, kita main test lah, teka lah, mungkin 2 minit ni. Cuma kawan tu kata tadi saya tengok dia ada 1 second. Arbiter tak ada, webcam tak ada, kan? Nak main pakai percaya macam tu tak boleh lah. So kesimpulan dia, saya recommend, seumpama dengan dia bukan recommend DGT. Saya ulang, saya bukan dealer DGT, saya bukan orang yang jual jam ni. Cuma saya nak bagi tahu kat sini, mana-mana jam sepatutnya on off dia dekat bawah, nombor 1. Nombor 2, bila kita ketuk senang. Bukan kita nak cari satu jari, ataupun kita nak dengar bunyi klik 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 klik. Okay, boleh cara tu, kan? 46 minit juga. Saya cuma nak buat 30 second, 30 minit. Okay. So, terima kasih pada yang support tengok video saya. Bosan sebenarnya bincang pasal chess ni, bosan sebenarnya. Tapi bila tak buat, tengah-tengah drive, ada pula yang tanya, Wan, jam mana yang sesuai pakai untuk tournament? Lelaki, alah, soalan tu mudah kot. Takkan benda tu tak boleh fikir. So, lepas ni, siapa yang tanya pasal jam? Mana yang bagus untuk kegunaan untuk tournament? Saya akan terus suruh dia tengok video ni. Saya tak mau cakap dah lepas ni. Terpulang pada masing-masing. Ini terutama saya tuju pada penganjur. Player dah bayar yuran mengikut kita punya cost. Kalau you nak guna jam yang mahal untuk safety, you naikkan, increase the yuran, bagi tahu kat orang, kita pakai equipment yang bagus, kita pakai ni. Kalau tak pun, senang buat macam kat Indonesia. Player kena bawa chess set dengan chess clock sendiri. Pastikan chess clock tu you dah tulis requirement dia. Tak kisah DGT 2010 ke, NA ke, mas senang yang list tadi lah. Kalau you bawa jam yang tak standard, minta maaf, you kalah this round. Selagi you tak bawa, ataupun you tak boleh provide untuk round tersebut. Minta maaf. So, saya pun sebenarnya nak try Indonesia punya style. Player putih sediakan chess equipment, chess clock and chess set. So, boleh reducekan yuran penyertaan. Dalam masa yang sama, reducekan potential untuk hilang chess clock. Okay, selamat malam, selamat pagi lah ni. Selamat pagi semua. Saya harap video saya ni bermanfaat. Kalau ada apa-apa soalan, boleh share dan boleh tulis kat komen. Dan kalau ada isu yang nak saya try bincangkan, tulis kat komen juga isu apa. Saya cuba study dan kita bawa dalam video untuk episod akan datang. Assalamualaikum semua, selamat sejahtera, stay safe.